Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berkongsikan sedikit info surah berkenaan dengan surah Luqman. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa surah Luqman ini adalah surah yang ke-31 di dalam Al-Quran mengikut penyusunan Mushaf Uthmani, dan ianya mempunyai 34 ayat keseluruhannya. Jumhur ulama bersependapat dan bersepakat mengatakan dan mengkategorikan bahawa surah ini adalah surah Makkiyah, yang bermaksud bahawa surah ini diturunkan di Mekah Al-Mukarramah dan kawasan sekitarnya. Akan tetapi terdapat beberapa perbezaan pendapat khilaf ulama berkenaan dengan ayat di dalam surah ini. Antaranya menerusi kitab Tafsir Al-Maraghi yang mengatakan bahawa ayat yang ke-28, 29 dan 30 adalah ayat Madaniyah, yang mana ayat-ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda Rasulullah telah pun berhijrah ke kota Madinah. Seterusnya ingin saya kongsikan dan ceritakan mengapa surah ini dinamakan dengan surah Luqman. Mengikut pandangan Profesor Buya Hamka, beliau menyatakan dan mengatakan bahawa surah ini adalah wasiat ataupun nasihat seorang ayah terhadap anaknya mengikut ilmu ataupun pengetahuan berkaitan dengan ilmu wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara baik dan larangan terhadap perkara-perkara buruk. Walaupun terdapat banyak kisah Israiliyat, walaupun terdapat banyak pandangan ulama berkenaan dengan siapa itu Luqman Al-Hakim, akan tetapi tidak dapat dinafikan dan disangkalkan lagi bahawa kemuliaan beliau lebih mulia daripada kita, lebih mulia berbanding dengan kita. Ini kerana nama beliau telah pun disebut sebanyak 2 kali di dalam surah Luqman itu, yakni pada ayat yang ke-12 dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid bin Azri di 2019 2091 354. Hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak pasal tajuk yang saya buat, yang mana bahagian saya ialah berteminda untuk tafsir surah Al-Luqman. Dan dalam proses pembuatan berteminda ni agak mencabar pasal kita melihat kepada 4 jenis tafsir. Lepas tu nak kena meringkaskan. Satu, takut salah lah, itu yang paling penting. Yang kedua, yang kedua, benda yang best. Benda yang best pasal yang saya nampak melalui apa yang assignment ni ialah saya nak share bagaimana 4 jenis tafsir ni datang bawa penjelasan tentang surah Al-Luqman itu dengan 4, saya kata, yang kami gunakan ialah tafsir Al-Azhar, tafsir Qurtubi, tafsir Munir dan juga tafsir Ibn Kathir. 4 jenis tafsir ni bawa 4 jenis pendekatan yang berbeza untuk kita faham surah Luqman ni. Dan yang paling penting sekali, yang saya kata tafsir yang mungkin paling dekat dengan orang awam ialah tafsir Al-Azhar daripada Dr. Hamka. Sebab dalam tafsir Al-Azhar ni saya tengok dia punya pendekatan ialah lebih bersifat pada penceritaan dan mungkin dekat dengan orang awam disebabkan ayat yang digunakan tu lebih bersifat kita contemporary lah. Sebabkan Dr. Hamka ni kan ulama di dalam zaman contemporary. Jadi pendekatan dan tafsir yang digunakan memang sangat-sangat kita kata dekat lah dengan orang awam masa kini. Tak kurang juga tafsir Al-Qurtubi, kita dapat lihat dari segi keilmuannya. Sebab kalau tengok daripada jenis tafsir dia lihat konteks ayat tu, dia suruh balaghah dia, nahu dia tengok satu-satu. Bila ayat ni duduk kat sini, bawa masuk macam ni, macam tu. Tafsir Ibn Kathir pun tak kurang hebatnya juga. Semua tafsir hebat. Tapi yang paling penting ialah assignment ni agak mencabar, tapi bagi saya keseronokan untuk kita belajar tafsir, untuk kita faham Al-Quran dengan cara yang betul, tapi masih memerlukan bimbingan guru. Sekali tu ya.
Asbabun nuzul surah ini ialah bagi menjelaskan kepada orang kafir Quraisy apabila mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Luqman dan anaknya yang patuh dan taat kepada kedua ibu bapanya. Dalam isi kandungan surah ini, menurut Hamka dalam kitab tafsir beliau, surah ini merangkumi beberapa topik penting yang dimulai dengan menerangkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal sehingga hari kiamat. Lalu dinyatakan pendirian dua golongan yang berbeza apabila disampaikan Al-Quran kepada mereka. Golongan pertama iaitu orang yang beriman dan percaya dengan segala isi kandungannya, dan mereka ini dirafu oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang berjaya. Manakala satu golongan lagi enggan menerima petunjuk Al-Quran, bahkan berpaling dengan sombong. Mereka ini dijanjikan oleh Allah SWT dengan azab yang pedih. Seterusnya ia membicarakan tentang dalil-dalil wahdaniyah dan kudrat Allah SWT yang amat jelas dan terang, iaitu mencipta alam dan makhluk seluruhnya, dan dikaitkan juga dengan kisah Luqman Al-Hakim yang mendidik dan menasihati anaknya dengan hikmah-hikmah yang memberi manfaat kepada manusia keseluruhannya. Nasihat-nasihat tersebut dimulai dengan dasar-dasar utama dan disusun menurut aulawiyatnya, iaitu menjauhi syirik, membuat baik kepada ibu bapa, setiap perbuatan kecil atau besar semua dalam pengetahuan Allah SWT, mendirikan solat, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran, bersifat sabar, bersifat tawaduk dan merendahkan suara ketika bercakap. Kemudian dijelaskan sifat-sifat golongan orang yang ingkar kepada arahan Allah SWT dengan alasan mereka menuruti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan bahawa iman yang sahih hanyalah kepercayaan kepadanya sahaja, dan dinyatakan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta segala sesuatu di alam ini serta mentadbirnya. Seterusnya dinyatakan juga dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya pertukaran siang dan malam, menundukkan matahari dan bulan agar beredar menurut ketentuannya, menjalankan kapal-kapal di laut dan sebagainya. Di akhir surah ini diperintahkan kepada manusia agar bertakwa dan takutlah kepada azab hari kiamat yang pasti akan berlaku, iaitu hari yang mana tiada orang yang boleh membantu walaupun seorang bapa dengan anaknya atau sebaliknya. Di samping itu dijelaskan 5 perkara gaib yang mana kesemuanya hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Zainal, bernombor matrik D20192091341. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang dapat saya simpulkan mengenai surah Luqman ini? Perkara pertama yang perlu dijadikan keutamaan ialah syariah, dan solat merupakan tunjang kepada syariah ini. Okey, solat ini ia mampu mencegah daripada kemungkaran dan kekejian, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Qala Allah Taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat ini mampu mencegah dari keji dan munkar. Manakala aspek kedua yang terpenting ialah ia mengenai akhlak dan adab. Akhlak dan adab ini pula ia adalah merupakan penyempurnaan kepada akidah dan syariah di dalam diri seseorang itu. Di samping itu, benda ini tidak akan terhasil melainkan ada pemupukan di dalam diri anak-anak itu sejak dari kecil lagi. Walaupun dari segi keutamaannya, pendidikan anak-anak mesti bermula dari akidah, seterusnya syariah, dan seterusnya akhlak. Dan yang terakhir, apa yang dapat saya simpulkan di sini, bahawa ketiga-tiga elemen ini sangat penting dan perlu diimplementasikan ke dalam diri anak-anak supaya ia bagi menghasilkan natijah yang terbaik, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.